maka Allah cuit hati orang tu, cuit hati orang ni. Tuhan tarik hati orang tu, Tuhan tarik hati orang. Jadi itu dipanggil ketinggian makam seseorang awliya. Ada seorang tu, saya teringat, dia ni ahli khidmah Habib Umar. Dia yang bagi kata ya ataupun tidak pada orang yang nak jumpa Habib Umar. Dia kata, Ustaz, saya belajar satu perkara dalam hidup saya. Oleh kerana dia ni pegang lesen, sampai nak jumpa Habib Umar, dia yang bagi, dia yang tak bagi, dia berasa macam dikemah. Tiba-tiba nama ramai orang tu, satu budak muda main daripada Kelantan. Budak muda ni bawa tongkat. Dia kata, tongkat ni saya buat sendiri, saya nak bagi ke Habib Umar. Kata budak tu. Kata orang ni, dia kata, ish, tak boleh pun, Habib tak boleh jumpa. Jadi alasan-alasan lah bagi. Budak ni main daripada Kelantan naik motor. Naik motor daripada Kelantan, buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buat tongkat nak bagi sendiri dekat Habib Umar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد. وقال صلى الله عليه وسلم, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithlul fatilati tudhi'u lin-nasi wa tuhriqu nafsaha. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu. Dan orang alim yang mengetahui tetapi ia tidak mengamalkan, mithlul fatilati ialah seumpama seperti lilin, tudhi'u linnas, yang memberi sinar dan cahaya kepada orang lain, wa tuhriqu nafsaha, dan ia membakar akan dirinya. Dalam hadis yang kita baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini ancaman kepada orang yang namanya orang yang berilmu. Al-alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu. Orang berilmu, ia mengetahui tetapi ia tidak mengamalkan. Mithlul fatilati, seumpama seperti lilin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tudhi'u linnas, yang menyinarkan orang lain, wa tuhriqu nafsaha, dan ia membakar akan dirinya. Muslimin dan muslimat mata Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak mau jadi orang yang macam ni. Maknanya kita tak mau jadi orang yang ada ilmu yang seumpama lilin. Ia memberi manfaat pada orang lain, tetapi ia memudaratkan dirinya sendiri. Daripada sehari ke sehari, ilmu kita bertambah dengan sebab setiap hari kita hadir ke dalam kuliah. Hari ini hadir, esok hadir, lusa hadir, minggu depan hadir, bulan depan hadir, tahun depan hadir. Selagi umur kita ada, selagi itulah kita mengaji. Selagi itulah kita belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi tuntutan belajar ialah mengamalkan yang kita belajar. Tuntutan daripada ilmu ialah mengamalkan ilmu. Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah amalnya, ialah seumpama lilin yang bakar diri dia menjinarkan orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya
Bila mana kita berilmu, yang pertama sekali Rasulullah SAW tak bagi kita menyimpan dan menyembunyikan ilmu. Ilmu ni bila mana kita peroleh, kita kena kongsikan ilmu dengan orang lain. Jangan main mengaji, hadir kuliah, catat, tulis, lepas tu balik rumah simpan. Bila kita mencatat ilmu, kita memperoleh ilmu, kita kena sampaikan. Hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memudahkan kita untuk menyebarkan ilmu. Rasanya setiap orang dia ada Facebook. Setiap orang ada Facebook. Setiap orang ada Instagram dan sebagainya. Jadi ambil sikit, ambil yang kita catat tu, buh dalam Facebook kita, kongsikan dengan orang lain. Yang cara nak buat tu kita boleh buat dengan pelbagai cara, ikut kreativiti kita. Buh gambar Tok Guru, buh kalam di tepi, kalam Murabi, kalam Habib Omar, kalam siapa-siapa. Lepas tu hantar. Ni orang pun ambil, orang share pula, hantar kat kawan dia pula, hantar kat kawan dia pula, hantar. Tu cara menyebarkan ilmu pengetahuan. Simple ya. Jadi kita menyebarkan ilmu ialah suruhan baginda Nabi SAW. Sebab Nabi sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Sampaikan, sebarkan, viralkan ilmu pengetahuan. Siapa yang rajin lagi, dia ambil kala yang panjang tu, dia crop. Dia buat video-video pendek. Dia hantar lagi. Grup tu dihantar. Kalau semua yang main 200 orang ni buat kerja macam tu, menyebar tak ilmu pengetahuan? Menyebar dengan cepat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang dikatakan ilmu pengetahuan. Wajar dan wajib disampaikan. Tak boleh kita simpan. Tak boleh kita sembunyikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Tentang ilmu ialah kita mengamalkan ilmu. Yang kedua, sebarkan ilmu. Kalau tidak penting penyebaran ilmu, manakan 2/3 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas Nabi wafat, 2/3 sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah menyebarkan ilmu pengetahuan ke seluruh alam dan dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah tidak penting penyebaran ilmu pengetahuan, maka tak berlakulah penghijrahan para sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah. Daripada Madinah menyebar pula ke seluruh alam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, jangan jadi orang yang seperti lilin. Orang dapat manfaat yang kita sebarkan, tapi kita tidak mengamalkan. Dua-dua kena buat. Amal pun amal, sebarkan ilmu pun kena. Selanjutnya Nabi kita SAW bersabda, marartu lailatan usriya bi birijalin tuqridu bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut, aku lalu pada malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dilalukan aku di tepi orang-orang yang menggunting bibir-bibir mereka dengan gunting daripada api neraka. Faqultu, ketika itu Nabi kita SAW berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam, man antum? Tidak, Nabi berkata kepada mereka, man antum? Kamu semua siapa?
Qalu, kata mereka itu, kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kami ialah orang yang menyuruh dengan kebaikan tetapi kami tidak melakukan. Wa nanha 'anil syarri wa na'tihi, dan kami melarang orang daripada kejahatan tetapi kami lakukan. Sebab itu dalam satu ayat yang lain Allah sebut, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, atamuruna an-nasa bil birri, adakah kamu menyuruh orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Ini Allah tempelak orang yang menyuruh orang buat baik tapi dia tidak melakukan kebaikan. Lupa diri sendiri untuk melakukan kebaikan. Allah kata, afala ta'qilun. Dalam bahasa orang Kedah, otak tak ada. Tak ada otak, boleh fikir. Berarti apa? Berarti memang Allah herdik betul orang yang bercakap tapi dia sendiri cakap tak serupa bikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jaga-jaga. Kita suruh orang buat baik, kita tak buat baik. Ancaman di atas khusus ditujukan kepada orang yang mengajak ke jalan Allah demi kepentingan dunia belaka. Ada satu masa, satu orang tok guru, dia turun nak pergi mengajar, tiba-tiba orang buat mai setandan pisang. Dia pun gantung pisang dia tu, dia beranda nak turun rumah tu, dia pergi mengajar. Pergi mengajar, dia cakap macam tu lah. Hari itu dia cakap tentang sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentang jariah, tentang infak. Dia balik rumah lepas dia mengajar, tengok pisang tak ada lah. Dia pun tanya bini dia, mana pisang? Tadi bukan ada ke pisang? Ada. Tu pergi mana pisang? Bagi ke orang lah. Lah, bagi ke orang buat apa? Kan tadi abang mengajak suruh bagi ke orang. Lah, suruh orang bagi kat kita. Faham tak? Ada orang dia bercakap untuk dia. Oh, dia cakap buat sedekah, nak suruh orang bagi sedekah kat dia. Maknanya orang-orang yang bercakap tetapi tidak mengamalkan ilmu, berarti dia ada kepentingan duniawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu mereka yang menganjurkan kebaikan sedang mereka sendiri selalu meninggalkannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ada ulama dulu-dulu, habis mengajar, buka soalan, tanya ke anak murid, ada siapa yang ada soalan nak tanya, sila. Satu orang anak murid angkat tangan, Tok Guru, saya ada soalan. Ya. Tok Guru, apa hukum puasa pada hari Isnin? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Tok Guru, apa? Minggu depan. Aku jawab. Anak murid terpingal-pingal lah. Takkan soalan tu Tok Guru tak ada jawab. Tok Guru balik, minggu depan Tok Guru main pula. Baru main mengajak. Habis mengajak, kata Tok Guru, main ada orang yang tanya bab puasa hari Isnin. Minggu lepas tanya. Satu orang angkat tangan. Ya Tok Guru. Ulang balik soalan. Tok Guru nak tanya, soalan Sayyidina Muhammad, apa hukum puasa pada hari Isnin? Kata Tok Guru, sunat hukum dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lah, sepatah ya. Lepas tu anak murid dia ikut Tok Guru tanya. Tok Guru nak tanya, pasal apa soalan saya minggu lepas yang Tok Guru nak jawab sepatah sahaja, tapi tangguh sampai seminggu. Kata Tok Guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku ni tak puasa lagi hari Isnin. Aku tak puasa lagi hari Isnin. Aku jawab ni selepas aku dah puasa hari Isnin.
Begitu yang takkan amanahnya orang dulu-dulu. Mereka menjawab yang mereka dah buat. Mereka lakukan yang telah mereka amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melarang tindak kejahatan tapi tak mampu lepas darinya. Kerana tujuan mereka hanya mengejar ketenaran. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jikalau kita orang yang betul-betul kita mengaji, dalam kepala otak kita, minda kita ialah beramal. Nak beramal dengan semua yang kita tahu. Lain halnya dengan mereka yang menyuruh pada jalan Allah serta selalu berintrospeksi diri dan beribadah kepada Allah semaksimal mungkin, maka pintu sukses di dunia dan akhirat telah berada di depannya. Bagaimanapun, orang yang berilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak beramal, tapi tidak beramal tidaklah lebih baik dan lebih terpuji daripada orang yang tidak beramal dan tidak berilmu. Dari kata belakang kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barangkali bila dengar macam ni, oh minggu depan tak main ngaji lah. Siapa tak main? Bahaya mengaji. Bahaya tak mana? Itulah tak amal. Masuk neraka lebih dulu daripada orang yang menyembah berhala. Akhirnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak main mengaji. Betul tak tindakan macam tu? Kata musannif, orang yang mengaji tapi tidak beramal tidaklah lebih baik orang yang tidak belajar dan tak beramal sama sekali. Maknanya, sekalipun hari ini kita tak boleh buat, kita doakan hari depan kita boleh buat. Kadang-kadang kita dengar untuk guru bercakap, semangat nak buat. Habis daripada mengaji, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langkah daripada masjid keluar sampai 10 langkah dah. Semangat nak buat tu hilang. Allah sayyidina Muhammad. Lepas tu minggu depan main pula. Dengar lagi pengajaran, dengar lagi tazkirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Timbul dah semangat nak buat, nak buat. Keluar daripada masjid, minggu lepas 10 langkah. Ni 10, ni tambah lagi 10. 20 langkah, hilang. Hang harapan mai hak kali yang keberapa tu dan balik rumah buat. Faham maksud dia? Itulah yang dikatakan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kata Allah Subhanahu. Engkau tak akan mampu untuk memberi hidayah pada siapa yang engkau kasih, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada siapa yang dia nak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali ada yang berkata, sudah banyak buku yang tersusun dengan berbagai uraian dan penjelasan yang akurat. Maka tak ada gunanya lagi kita mengarang di zaman ini. Allahumma salli ala sayyidina. Orang ini sekalipun ia mungkin benar dalam perkataannya bahawa kitab sudah banyak, tetapi ia telah keliru mengatakan bahawa tidak ada gunanya lagi menyusun kitab pada masa kini. Kerana sudah menjadi watak manusia yang cenderung pada hal-hal yang baru. Allah Subhanahu wa taala pun telah menganjurkan pada para ulama agar mampu beradaptasi terhadap masyarakat yang hidup pada zamannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah ke Morocco, Maghribi. Dalam kembara ziarah kami ke negeri Maghrib bersama-sama dengan rombongan para ulama yang dipimpin oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Saya sampai di sebuah tempat Imam Son Haji. Imam Son Haji ini dia menyusun satu kitab namanya Matan Ajrumiyah.
Orang yang mengaji bahasa Arab, orang yang mengaji Nahu, wajar dia hafal matan ni untuk dia mahir dalam ilmu Nahu. Imam Sunan Haji ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas dia tulis kitab, dia buang kitab dia dalam sungai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cara ulama dulu-dulu mereka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menguji keikhlasan mereka. Kata mereka, kalaulah kitab ni, kalau aku karang tak ikhlas, apa guna kitab ni dibaca oleh orang lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, kitab yang Imam Sunan Haji buang dalam sungai itu ditemui oleh orang lain. Orang yang jumpa tu kata, sayangnya kitab ni, kitab siapa ni dalam sungai dihanyutkan ni. Akhirnya orang tu angkat, tulis balik masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya kitab itu dicetak lagi sehingga sampai hari ni orang menghafal. Maknanya apa? Maknanya ikhlas Imam Sunan Haji menyusun kitab. Tak kurang juga para ulama yang menulis kitab mereka tak di atas bumbung Kaabah. Allahumma salli alaihi wasallam. Letak di atas bumbung Kaabah tu setahun. Berhujan, berpanas. Kata mereka, kalaulah kitab yang aku tulis ini tak ikhlas, maka biarkanlah kitab tu hilang, musnah. Tapi lepas setahun mereka naik pula atas bumbung Kaabah. Saya ingatkan kitab itu kekal, elok, seolah-olah tak pernah diletakkan di atas bumbung Kaabah, berhujan dan berpanas. Allah pelihara. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara asbab yang menyebabkan Allah memelihara kitab, tulisan-tulisan dan karya-karya para ulama kerana mereka belajar untuk beramal. Karena orang yang belajar beramal, orang yang belajar untuk beramal, Allah memanjangkan manfaat kitab dan manfaat ilmu pada orang lain. Itu kekuatan kita ialah ikhlas. Akhirnya Allah pelihara masalah Sayyidina Muhammad. Allah pelihara, Allah tarik hati-hati orang lain untuk mendapat manfaat daripada orang yang ikhlas, iaitu yang belajar untuk beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan apa yang duduk dalam hati Habib Umar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tertarik-tarik Nabi. Main daripada seluruh negara, berebah-bah. Kuliah dia lepas subuh pukul 3, orang dah penuh. Sebenarnya itulah watak wali-wali Allah zaman dulu-dulu. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lagi seminggu dia nak main, orang dah penuh lah. Dia nak kuliah lepas subuh, pukul 3 pagi, orang dah penuh. Orang dulu-dulu, lagi seminggu lepas nak main, orang dah penuh, main bak kemah lah. Zaman dulu, zaman susah, orang nak main. Seminggu orang main lah. Allahumma salli ala sayyidina. Apa yang menarik hati orang ramai kepada seseorang ulama? Keikhlasan dia. Dalam jiwa, dalam hati dia. Bila mana kepentingan dia tak ada untuk diri dia, kepentingan dia hanya untuk Allah, maka Allah cuit hati orang tu, cuit hati orang ni. Tuhan tarik hati orang tu, Tuhan tarik hati orang ni. Jadi itu dipanggil ketinggian makam seseorang awliya. Ada seorang tu, saya teringat, dia ni ahli khidmah Habib Umar. Kalau Habib Umar mai, dialah yang khidmat dulu. Dia yang bagi kata ya ataupun tidak pada orang yang nak jumpa Habib Umar. Dia kata, Ustaz, saya belajar satu perkara dalam hidup saya. Oleh kerana dia ni pegang lesen, siapa nak jumpa Habib Umar, dia yang bagi, dia yang tak bagi, dia berasa macam dikemah. Tiba-tiba nama ramai orang tu, satu budak muda,
Main daripada Kelantan. Budak-budak ni bawa tongkat. Dia kata tongkat ni saya buat sendiri, saya nak bagi ke Habib Umar. Kata budak tu. Kata orang ni, dia kata, ish, tak boleh pun. Habib tak boleh jumpa. Jadi alasan-alasan bagi. Budak ni main daripada Kelantan naik motor. Naik motor daripada Kelantan, buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat tongkat nak bagi sendiri dekat Habib Umar. Akhirnya bila mana orang ni tak bagi, apalah, budak tu pun pergi. Kadang-kadang orang berdamping dengan ulama, tapi dia tak berakhlak dengan macam akhlak ulama. Kadang-kadang. Sepatutnya dia berdamping dengan satu orang wali besar, dia berakhlak macam akhlak Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Tak apalah. Akhirnya Habib Umar lepas daripada ceramah, orang jamu makan barangkali, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tu nak masuk kereta. Budak tu tengok daripada belah tu duduk jauh. Dia pegang tongkat, tengok Habib Umar. Habib Umar nak masuk kereta, masalah Sayyidina Muhammad, dia tertengok budak tu. Dia tak dia masuk, dia panggil. Budak tu pun terkejut. Selalunya bila panggil macam tu, dia akan tengok macam tu belakang. Ingat panggil orang lain, panggil dia. Budak ni pemain pada Habib Umar, kata Habib Umar, hang nak bagi tongkat kat aku. Bayangkan budak tu rasa macam mana. Tak tahu nak cerita. Habib Umar boleh stres. Memang budak tu nak bagi tongkat dekat dia. Kata orang tadi, ya Allah, mula daripada situ saya belajar tentang dalaman diri saya. Ikhlas seseorang tu. Tu dia ada connection di antara orang ikhlas dan orang ikhlas. Tak boleh bohong. Kalau kita ikhlas, orang yang ikhlas tahu kita buat ikhlas ataupun tidak. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah yang menarik. Setiap lapisan masyarakat nak pergi, nak mai. Subhanallah. Maka sampai hari ini, kitab-kitab macam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Imam Bukhari, kekal sampai hari ini. Pasal apa? Ikhlas. Dan orang pun tak habis-habis mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karya tulis dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dan manfaatnya dapat selalu dirasakan walaupun si penulis sudah wafat. Maka dengan karya tulisnya itu, ia memperoleh keutamaan sebagai seorang penyebar ilmu. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini tak semesti alim boleh menyebarkan ilmu. Ada ilmu, hantar pergi, viral. Walaupun sikit, sebarkan. Kalau orang tu pencinta ilmu, dia akan like. Kecuali kalau dia bukan muhibbin, pencinta ilmu, dia tengok lalu ya. Allahumma salli ala sayyidina. Dan akan dicatat dalam kuburnya sebagai muallim yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man an asa lisanahu haqqan yu'malu bihi man ba'dahu ujriya alaihi ajruhu ila yaumil qiyamah. Nabi sebut, sesiapa yang mempergunakan lidahnya untuk menyampaikan kebenaran, Allahumma salli alaihi wasallam, dan kebenaran itu senantiasa diamalkan oleh orang lain sepeninggalannya, maka ia akan mendapat pahala yang mengalir terus-menerus sampai ke hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buku ini saya namakan Risalah Mu'awanah wal Mu'adzarah dan Mu'adzarah untuk kaum muslimin yang ingin menempuh jalan akhirat. Siapa yang berkata ni? Iaitu Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Saya memohon kepada Allah agar buku ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan dalam penulisan ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah dalam pengajian kita yang akan datang, kita masuk kepada perbahasan kitab ini.
Di selama kita main beberapa bulan ni, kita hanya baca mukadimah pengarang kitab. Jadi di atas keamanahan kita dengan pengetahuan, kalau baca kitab, kita tak boleh tinggal membaca mukadimah pengarang kitab. Kita dah baca, alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada bulan yang akan datang, izin dia, Masalah Sayyidina Muhammad, jadi kita akan mula tajuk baru, tajuk yang jadi tajuk utama dan penting dalam kitab ini, iaitu keyakinan ataupun disebut dengan al-yaqin. Jadi kita akan bahas tentang al-yaqin pada pengajian yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.